Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kita membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu rahmatan lil alamin. هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى صحابته وآل بيته وعلى من حبهم إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan agama Islam. Qala Allah Ta'ala aidan fil Qur'anil 'azim: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Nescaya Allah akan mengelokkan amalan kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Barang sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Subhanallahu azim. Bismillahirrahmanirrahim. Muslim masjid, saudara ketua imam, seluruh berkuasa masjid, tuan-tuan, perempuan, ibu yang dirahmati Allah. Seperti biasa dan selama-lamanya lah bersama-sama kita panjatkan sebuah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, izin dan inayahnya serta taufik dan hidayahnya. Malam ini kita masih lagi diberi kesempatan didapatkan masa oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sampai ke masjid, untuk datang kesempatan untuk sampai ke rumah Allah ini, solat berjemaah, kemudian kita dapat duduk sementara menanti masuknya waktu Isyak. Kita duduk dalam majlis tazkirah, majlis ilmu bila maghrib kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menilai semua amalan kita itu sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan juga apa yang kita buat pada malam ini semuanya itu merupakan tanda-tanda kita ni bertakwa, tanda-tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sayyidina Utsman ada mengatakan dalam misalnya daripada kitab Nasr Ibadah, ada 5 tanda orang bertakwa. Ada 5 tanda orang bertakwa. Khamsun kunna alamatul muttaqin. Awwaluhuma anna alla yujalisa illa man yuslihu ad-din ma'ahu wa yaghlibul farj wal lisan. Ada 5 perkara yang merupakan tanda-tanda orang yang bertakwa. Orang bertakwa ni tandanya dia tidak bercampur, tidak bergaul kecuali dengan orang-orang yang boleh memperbaiki agamanya. Boleh memperbaiki agamanya, menjaga, memelihara kemaluannya, dan juga dia bergaul dengan orang yang boleh menjaga ucapannya. Yang pertama, ada 5 perkara. Saya sebut kat sini. Malam ni kita duduk dalam masjid ni, duduk dalam ruang masjid bulan ni, insya-Allah mudah-mudahan orang yang di sebelah kiri kita, kanan kita, belakang kita, depan kita ni, mudah-mudahan semuanya orang yang berusaha untuk mengelokkan agama dia, menambahkan ilmu pengetahuan, memperingat apa yang mungkin kita lupa, insya-Allah pada malam ni. Kan? Kemudian kita pada masa yang sama kita duduk dalam masjid ni, kita buat benda-benda yang boleh menjatuhkan maruah kita. Dan insya-Allah yang kita duduk dalam masjid pada malam ni masing-masing pakat jaga ucapannya. Kan kita tak cakap benda-benda yang tak elok,
Jadi kita cakap benda yang Allah larang. Jadi itu kata Sayyidina Osman, tanda pertama orang-orang yang bertakwa. Kita ada lagi lah. Jadi mudah kita bersyukur. Ini juga kenapa kita bersyukur. Semua ini yang sebut tadi kan, orang di keliling kita, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita ni, dia merupakan satu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Kesempurnaan hidup kita disebabkan oleh ada rakan-rakan yang baik di kiri kanan kita, belakang kita, depan kita. Itu satu nikmat yang besar yang kita rasa kena wajib bagi kita untuk kita syukur. Wajib bagi kita untuk mengucapkan Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah sebab itu merupakan nikmat. Kita ada kawan-kawan yang baik. InsyaAllah kita duduk di masjid ni, insyaAllah kawan-kawan kita yang baik. Itu nikmat itu disebut sebagai, termasuk dalam kategori ni'matul imdad. Ni'matul imdad. Ulama ada membahagikan nikmat-nikmat ni kan. Nikmat ni sangat banyaklah, seperti mana yang kita sudah maklum. Kalau kita nak kira nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni, saya tidak berhitung. Ini semua kita dah faham, kita dah ingat ayat ni, semua orang maklum. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di muka bumi ni, yang kita ni memang saya tidak terhitung, tidak akan terkira. Namun di sana ulama ada membahagikan kategori ini nikmat ni. Ada yang dibahagikan dua kategori, ada yang tiga. Saya suka membawa yang tiga lah. Yang pertama disebut sebagai, kalau kita boleh ulang kaji sikit, yang pertama disebut sebagai ni'matul ijad. Ni'matul ijad, maknanya nikmat kewujudan kita. Kita tak pernah isi orang untuk lahir ke dunia ni. Semua itu dijadikan, diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tak ada siapa isi orang, tak ada siapa mohon. Semua itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nikmat yang pertama kita, nikmat kewujudan kita. Nikmat kewujudan kita ni, nikmatul ijad ini, Allah tidak bagi begitu saja. Allah sempurnakan kehidupan kita ini, menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi nikmat yang kedua yang Allah kategorikan sebagai nikmatul imdad. Nikmat imdad ni adalah nikmat pelengkap. Nikmat pelengkap. Kita ada sahaja, kemudian nikmat pelengkap ni Allah bagi anggota panca indera yang sihat. Mata boleh melihat, kaki boleh melangkah, tangan boleh memegang. Saya pernah sebut sebelum ni cuma sekadar ulang kaji saja kan, supaya kita bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita rasa bertambah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan buat apa sahaja yang Allah suruh, dan kita akan cuba sedaya mungkin untuk kita tinggalkan apa sahaja yang Allah larang kepada kita. Saya nasihatkan, ini bukan nasihatkan diri tuan-tuan kepada tuan-tuan saja. Ini nasihat khusus kepada diri saya juga. Kadang-kadang kita terlupa. Ustaz yang cakap kat depan ni pun kadang-kadang mungkin lebih terlupa daripada tuan-tuan yang mendengar. Jadi mudah-mudahan kita tengok kiri kanan kita, ada kawan-kawan yang baik, sahabat-sahabat, itu merupakan nikmat yang besar yang kita wajib kita bersyukur. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmatul imdad. So nikmat imdad ni banyaklah. Jadi saya tak cadang nak cakap tentang nikmat pada ni. Cuma sebutnya salah satu nikmat pelengkap kesempurnaan kehidupan kita di atas muka bumi ni, di kampung, di qaryah ni, kita jadi hari ni, masyarakat kita di sekitar Masjid Kuala ni, satu nikmat imdad yang kita kena syukur. Kita ada kawan-kawan yang baik, dan pada masa sama kita juga bersyukur Allah pilih kita untuk bersama dengan orang-orang yang baik. InsyaAllah, mudah-mudahan selain kita bersyukur kepada Allah SWT tu, dan ianya juga menjadi tanda-tanda kita ni termasuk dalam orang-orang yang bertakwa kepada Allah, apabila kita sentiasa bercampur, bergaul, bermasyarakat dengan orang yang suka nak mengelokkan agama dia. Saya yakin dan percaya bahawa tuan-tuan yang ada dalam masjid pada malam ini, semua yang datang ni ikhlas kerana Allah untuk nak memperelokkan diri kita, nak memberi kefahaman, meningkatkan kefahaman kita tentang agama kita, nak meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak memperelokkan akhlak dan adab kita. Bukan sahaja pada malam ini, tetapi pada malam-malam yang lain. Alhamdulillah, seperti mana yang saya pernah sebut sebelum ini, bahawa masjid kita ni antara masjid yang aktif. Setiap malam ada pengisian atas kita sahaja.
kelapangan kita sahaja. Ada orang yang Allah lapangkan setiap malam dia boleh sampai ke masjid, ada orang. Tapi ada orang dia mungkin daripada 5-6 malam tolak baca Yasin pun kan, hari Khamis malam Jumaat kan, sekali kan kita tak memang penuh kan, kuliah kita penuh. Hari Sabtu, Ahad ada lagi kuliah subuh. So paling kurang ada 8 kali majlis ilmu, kuliah maghrib dan juga kuliah subuh. Ada orang yang Allah bagi peluang 8 tu dia boleh sampai. Ada? Saya rasa tuan-tuan mungkin ada kan. 8 waktu tu ada muka dia, nampak. Sehingga kan ustaz-ustaz kat depan ni dia boleh macam kata apa, dah snap gambar. Dia tak hafal tapi dia tengok ada muka ni, ada muka haji ni kan. Alhamdulillah, ada orang mungkin tak boleh 8, mungkin 6, mungkin 7, mungkin 3, mungkin sekali. Jadi kita bersyukur di atas nikmat itu. Nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Itu bukan benda kecil juga bukan benda kecil. Saya sendiri pun kadang nak boleh duduk dalam majlis susah. Saya buat kerja macam-macam kan, tak boleh. Itu orang yang ada kesempatan yang Allah bagi masa dan ruang, kesihatan yang baik kan, lapang jiwa, lapang minda dia boleh duduk dalam majlis ilmu, satu nikmat yang besar. InsyaAllah sama-sama kita dapat kumpul pahala mudah-mudahan isi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masjid yang menguruskan, yang masjid yang menyusun, cuma insyaAllah mudah-mudahan dapat ganjaran baik insyaAllah. Kita yang mendengar ni kan pun ada pahala insyaAllah SWT, dan usaha kita yang sampaikan pada malam ini mudah-mudahan dia juga mendapat manfaat, dapat kebaikan. Kalau semua orang nak cakap kat depan itu tak ada lah. Mesti ada orang yang cakap, ada orang yang mendengar, ada orang yang mengurus. Apa saja yang kita buat kebaikan, insyaAllah semua tu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal soleh, mudah-mudahan insyaAllah. Baik, panjang pula dah 45 malam. Mungkin lama tak cakap orang. Sudah lama dah 2 minggu, 3 minggu sana. Tolak cuti raya 2 minggu demi tugas, demi apa sekarang ni, demi negara lah. Yang apa, hari raya keempat tu saya ke Sarawak tu kan, banyak pengalaman juga sekarang ni. Banyak pengalaman. Cerita pun seronok juga kan. Sebelum ni kita duduk tengok masa waktu PKP tu, waktu COVID tu kan, waktu kelas online tu, kita nampak masuk dalam media, internet, masalah kan. Punya saya jumpa pengalaman Allah bagi pengalaman dekat saya. Saya pergi ke Darul Sabah tu, sekolah pertama sendiri tu, Kampung Semok. Saya sampai dalam pukul petang. Esoknya tu saya pergi sekolah pukul 1 tu, blackout. Punya bila blackout di sana, satu pulau tu, Pulau Bruit nama. Kat Darul tu ada nama pulau tu, Kepulauan. Dia keliling sungai, sungai kan. Satu pulau tu Pulau Bruit. Dalam Bruit tu dia ada banyak kampung. Salah satu kampung yang saya pergi tu yang ada sekolah menengah tu, sekolah Kampung Semok. So saya pergi hari kedua tu dia blackout. Tengah-tengah duduk observe, tengok cikgu-cikgu mengajar dalam kelas tu, dia blackout. Bila blackout, rupanya semua talian telefon akan hilang. Selcom ke, Maxis ke, Digi ke apa. Sebelum ni kita duduk tengok budak-budak, kita rasa macam ya ke tidak kan. Ni saya lalui sendiri lah pengalaman tu. Dalam masa 15 minit, line telefon tu masih ada lagi. Lepas blackout, biasanya dia orang akan bagi tahu, kami blackout, lepas ni akan terputus semua hubungan. Mana nak telefon tak boleh, WhatsApp semua tak boleh. Selama 19 jam. Saya tengah hari tu plan yang budak malam tu dah tak ada apa nak buat kan. Saya plan kata tak apalah, saya pergi datang istirahat. Sebab budak asrama. Budak pulau, budak asrama. So malam tu bagi tazkirah dalam gelap. Budak kumpul dalam gelap. Cikgu guna lampu kereta. Lampu kereta suruh kan. Itu pengalaman. Dan ceritanya mungkin tempat kita sekarang blackout, tapi kan telefon masih ada. Saya sempat call rumah ni, beritahu kata kat sini tak ada current. Kalau tak ada current, semua line telefon terputus. Mungkin pencawang tu dia guna current juga kan, satu pencawang guna semua. Dah hantar WhatsApp, tengok dah tak deliver dah.
masuknya tu. Jadi itu antara pengalaman saya lah. Banyak tak pengalaman saya dapat. Antara yang terkesan pada hati saya, dia sekolah luar bandar. Sekolah bandar, budak-budaknya sekolah pulau lah. Sekolah apa? Ada yang tak pernah keluar ke bandar. Kita lima saya tak pernah pergi Sibu, tak pernah pergi Pekan Sibu. Dia tu daerah Sibu, tapi tak pernah pergi. Tak pernah pergi. Pekan Daru tu pun ada yang pernah pergi, ada yang tak pernah pergi. Satu pekan kecil lah. Kena naik dua feri. Saya naik dua feri. Mungkin saya dapat belajar, saya cerita kat pelajar saya, terkesan juga pada saya. Walaupun mereka ni, kita kata dari segi pembelajaran IQ mungkin agak ketinggalan. Saya nak kata lemah pun tak sesuai lah kan. Agak ketinggalan sikit berbanding dengan ni. Tapi dari segi adab dan akhlak dia dengan guru-guru, saya boleh bunyi baik. Saya bercakap dalam waktu gelap tu. Kalau tempat kita kalau cakap waktu gelap ni, dia akan cakap dalam gelap, kipas tak ada kan, duduk kemah Messi dah kan. Tapi mereka ni saya tengok dia boleh dengar lah bunyi sikit-sikit tu, biasalah bilanya kan. Tapi dia masih lagi akhlaknya, adabnya, hormatnya ke guru tu. Saya boleh puji, saya boleh bagi boleh. Walaupun orang kata apa, adab dengan ilmu tu, orang adab tu lebih penting, lebih utama lagi. Itulah antara apa kita kata yang saya dapat lah. Mungkin dia beri kisah juga lah kepada saya kan, bahawa kadang-kadang kita menilai orang takut. Dalam kita menilai seorang tu, kita kena tengok kan? Kita salah menilai. Wallahualam. Itu yang lama tak ada, lepas tu balik dia tutup ke Terengganu pula kan. Cuma satu benda yang saya bawa balik di Sarawak juga, saya bawa balik gaun. Hari nak balik hari Khamis tu, bangun pagi tu pijak sakit saya ni. Pijak sakit. Tak apa dah ingat kan, saya sedia ke apa kan. Naik flight pun sampai kat KLIA pun dia tak susut. So berjalan dari KLIA tu jauh kan, daripada tu airport nak ke terminal tu jauh. Oh tahan sakit ni, nak naik apa. Memang ada tu kita segan, malu kat orang nak suruh orang hantar kan. Balik singgah dekat Maghrib tu, singgah dekat masjid apa, klinik kat hospital kat klinik Air Gajah Simpang 4 tu. Doktor kata macam muscle, pergi ubat muscle, kan tak apa, hilang ubat sakit apa semua. Pagi tu nak ke Terengganu, kat hari Jumaat pergi tu, tak apalah, tahan-tahan je, bawa kita kan sampai dekat Gambang makan. Lepas makan tengok kaki duk macam dia tak bengkak sangat, tapi dia macam malas sakit kan. Ada farmasi, try lah tu, aku ubat kau ke kan, belilah ubat kau RM9 pun murah je ubat kau kan. Dapat 3 jenis. Makan-makan dia susut, dia kurang. Saya rasa itu pertanda saya kena beringat lah. Tak pernah lagi kena sebelum ni. Tak pernah lagi. Itu dua antara perkara yang saya rasa ni kenangan berbalik daripada Sarawak. Wallahualam. Baik tuan-tuan, kita sambung. Hadis yang disambung bacaan kita dalam kitab Adab Al-Mufrad susunan Imam Bukhari rahimahullah. Bab yang ke-116. Bab ni bab biasa ya kan. Tapi biasa-biasa pun kadang-kadang ada orang dia jahat juga ni, tindakan. Iaitu bab imatatul azam. Bab pada menyatakan membuang gangguan di jalan. Hadis ke-228. Bab pada menyatakan membuang gangguan di jalan. Kalau kita baca ni pun kita dah biasa dengar hari ni kan. Kita dah tahu lah. Hadisnya hadis marfu', hadis sahih. Haddatsana Abu Asim an Abana bin Sam'ah an Abi al-Wazi' Jabir an Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhilul jannah. Dullani ala amalin yudkhilul jannah. Qala amitil adza an tariqin nas. Atau kama qala. Daripada Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepada aku atas amal yang dengannya dapat memasukkan aku ke dalam syurga. Ya, Abu Barzah sendiri kata,
Diminta Rasulullah beritahu kepada dia, tunjukkan kepada aku amalan apakah yang dapat masukkan dia ke dalam syurga. Itu semoga banyak amalan-amalan kan. Apa dua amalan soleh, insya-Allah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan amalan tersebut layaklah kita untuk masuk ke syurga. Cuma dalam riwayat ini dia minta Nabi tunjukkan kepada dia satu amalan yang membolehkan dia masuk ke syurga. Rasulullah telah bersabda, membuang gangguan daripada jalan yang dilalui oleh orang ramai. Buang apa? Seperti duri dan segala perkara yang memudaratkan, yang menyusahkan orang di jalan. Kalau kita lihat dari sini nampak macam mudah. Satu. Yang kedua, kita lihat dalam riwayat ini nak menunjukkan bahawa luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak bagi kita nak masuk ke syurga, salah satunya adalah dengan cara kita buang, kita menyenangkan orang. Kita tidak, kalau kita lihat ada perkara-perkara benda yang menghalang jalan dan sebagainya kan, kita tolong. Kalau jalan bukan mesti duri, duduk cari duri kan. Tengok kayu, ada kayu tapi bukan duri. Oh ni hadis sebut duri, kayu tak apa, tinggal tak. Apa sahaja yang boleh mengganggu orang lain, yang boleh menyusahkan orang lain ataupun yang memudaratkan orang lain yang ada di jalan, kita tolong permudahkan. Kalau ada kayu, kita buang kayu. Kalau ada jalan tu mungkin berlubang depan rumah kita kan, kita ada batu sikit kan, ambil batu tampal, orang tampal kan, gambus dan sebagainya. Itu semua termasuk dalam apa? Kita memudahkan orang ramai, kita menghilangkan kesusahan, kita menghilangkan kemudaratan, kesusahan kepada orang. Ada yang mungkin di jalan, ada juga mungkin ke atas. Kita, rumah kita depan jalan, ada ruang, kemudian kita tanam pokok mangga ke pokok apa ke, mungkin dahan tu dia keluar daripada kawasan rumah kita lah, sehingga melangkaui jalan. Pokok ataupun dahan ataupun ranting tu keluar ke jalan tu sehingga mana? Menyusahkan orang lain. Kereta yang tinggi sikit sangkut contoh. Kita kena faham, kadang kita bukan nampak yang bawah, yang di atas tu. Yang di atas pun menjadi tanggungjawab kita. Sebab benda tu dia menyusahkan. Menyusahkan. Kadang pokok keluar, jalan tu dah sempit tempat kita ni kan, keluar pula ranting dan sebagainya. Jadi kalau kita boleh buang, kita boleh potong dengan kita buang, dengan kita potong dahan ataupun ranting tu, menyebabkan orang mudah, itu pun boleh menyebabkan asbab kita ni dimasukkan ke syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana yang Nabi sebut. Tu anting buri. Kalau orang berumah yang kalau sebelah taman ni yang duk mengganggu jalan apa tu? Parking kereta. Parking kereta tu boleh mengganggu jalan, ganggu tak? Ganggu. Sepatutnya dua lorong, disebabkan kereta kita parking, dia jadi tinggal satu lorong. Ni kan? Nabi kata kalau kita memudahkan, kita buang duri, mudahkan orang jalan, insya-Allah tu salah satu cara tu kita masuk ke syurga. Sebaliknya, mafhum daripada yang kita faham dari sini, kalau kita ni menyusahkan, na'udzubillah, dia masuk ke neraka. Sebaliknya, memudahkan orang masuk ke syurga, menyusahkan orang masuk neraka. Jadi tengok tempat, tengok keadaan. Kadang kita tengok orang jalan-jalan, tak tahu lah saya duduk dalam taman tu, dia main parking kan, main parking sehingga kita misalkan kita nak keluar pun ganggu pandangan kita, nak melintas dan sebagainya. Ini semua melibatkan kesusahan ataupun mudarat kepada orang. So kalau kita jenis orang yang memudahkan, mungkin bukan kereta jiran kita, pesan kan, beritahu tolong parking, tolong ubah ke apa, semua tu
termasuk dalam perkara-perkara yang kita memudahkan orang lain. InsyaAllah salah satu cara untuk kita dapat masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Luasnya rahmat Allah, luasnya kasih sayang Allah kepada hamba ni. Walaupun benda tu ringan, benda tu kecil, tapi menjadi sebab untuk kita layak masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu, dalam syarah sebut juga, kita buang benda-benda yang kecil ni, itu termasuk dalam perkara-perkara yang berkait dengan iman. Berkait dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini pun kita dah biasa. Yang penting balik buatnya. Balik tengok. Kalau ada kita sendiri, punca tu daripada kita. Kita balik, kita ubah lah. Kita buat rumah, 5 bilik rumah, beli buat turun batu, pasir, kayu dan sebagainya kan. Sekarang tak ada ruang rumah kita. Kita tuang pasir, tuang batu sehingga mengganggu jalan. Kena hati-hati tu. Takut-takut dengan perbuatan kita tu menyusahkan orang lain. Bila menyusahkan, dia tidak jadi menyenangkan. Menyusahkan, kau senangkan orang, dapat pahala. Takut menyusahkan, takut kita dapat dosa. Na'udzubillah ini. Baik, hadis yang ke-229, hadis marfu', masih berkaitan yang sama juga ni. Haddatsana Musa qala haddatsana Wahid an Suhail an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala marra rajulun muslimun bi syaukin fi at-tariq faqala la umitanna hadha asy-syauk la yadurru rajulan musliman faghufira lahu. Ini cerita yang sama tapi ada tambahan lagi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu bersabda, seorang lelaki muslim yang telah bertemu dengan duri di jalan, lalu dia telah berkata, sungguh aku membuang duri ini agar duri ini tidak memudaratkan akan orang Islam, maka diampunkan dosanya. Sebab orang yang bukan dia dapat pahala, dapat syurga, tapi diampunkan juga dosa dia. Jadi salah satu cara Allah Subhanahu wa ta'ala nak ampunkan dosa kita apabila kita memudahkan, menghilangkan kemudaratan ataupun menghilangkan kesusahan orang lain. Dengan cara dua sebut membuang duri lah. Duri ni benda yang apa saja yang mengganggu lah. Apa yang saya mengganggu, dapat pahala, kemudian diampunkan dosa. Ada orang dia kampung dia balik daripada apa, Kedah buat sawah padi, dia syukur kan, lepas dia balik daripada mesin petak dia tu lah, on the way nak balik kampung tu, dia tengok mana-mana jalan yang ada banyak rumput, dia berhenti, kemudian dia tolong bersihkan. Nampak macam sikit, tapi sebenarnya bila ikut dari hadis ni banyak kelebihan. Banyak kelebihan. Mungkin kita sampai ke rumah yang duduk tepi jalan, kan? Ada masa lebih, ada riang, ada tenaga lebih, kan? Kita berada mungkin mesin rumput ke apa saja kan, tolong bersih. Memanglah ada sini kawasan kita siapa lah? Majlis kan? Majlis. Itu memanglah tugas majlis kan. Tapi kalau kita lah rasa nak buat pahala, insyaAllah kan, nak tolong ambil mesin rumput, tolong mesin, semua tu ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua tentang sedia maklum, cuma sekadar tazkirah saja. Baik. Hadis yang ke-230, juga hadis marfu'. Haddatsana Musa qala haddatsana Mahdi an Wasil an Yahya bin Hakim an Yahya bin Ya'mur an Abi al-Aswad ad-Du'ali an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati
hasanuha wa sayyi'uha. Fawajadtu fi mahasin a'maliha anna al-adha yumatu 'ala al-tariq wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'ah fil masjid la tudfan. Hadatsana Musa qala hadatsana Mahdi an Wasil an Abi Yahya bin Aqil an Yahya bin Ya'mur an Abi Aswad ad-Duali an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasin a'maliha anna al-adha yumatu 'an al-tariq wa wajadtu fi masawi a'maliha an-nukha'ata fil masjid la tudfan atau kama qala. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibentangkan ke atasku segala amalan umatku. Dia kata di akhirat ini semua amalan kita ni akan dibentangkan, akan ditunjuk, akan ditayang. Itu kita sudah maklum kan? Bila kita mula belajar dulu, para asatizah kita, ustaz kita pun dah sebut apa tu yang kita buat, daripada sekecil sebesar-besar perkara sampailah sekecil-kecilnya, semua tu akan dibentangkan. Dia kata dibentangkan ke atasku segala amal aku, yang baik dan yang buruk, semua sekali. Alhamdulillah lah kan. Kita akan muka bumi ni, orang nampak macam baik, hadap baik itu pasal Allah tutup. Tapi di hari akhirat pula semua sekali akan dibentangkan. Boleh tengok, masing-masing boleh tengok. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita pada hari akhirat tidak ada amal buruk daripada kita yang dibentangkan. Mari kita berharap nampak semua yang baik-baik. Segala dosa kita, kelemahan kita di atas muka bumi ini, kita bertaubat kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita di hari akhirat pula, yang dibentangkan daripada kita semuanya yang baik-baik, InsyaAllah. Ini semua akan dibentang ni. Kita duduk di masjid, duduk kuliah, apa semua akan dibentangkan. Kata Nabi, akan dibentangkan ke atasku segala amal aku yang baik dan juga yang buruk. Maka telah aku dapati pada amal-amal kebaikannya itu, saya yang membuang sesuatu yang menyakiti daripada jalan. Berkait dengan tadi kan, apa yang kita buat dari itu, walaupun benda tu kecil, kita buang satu ranting yang boleh memudahkan orang lain, semua tu akan dibentangkan, akan ditunjukkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala nanti pada hari Yaumul Hisab nanti, pada hari pembalasan nanti, pada hari akhirat. Telah aku dapati pada amal kebaikannya, iaitu membuang sesuatu yang menyakiti jalan. Dan aku telah mendapati, kata Nabi, dalam amalan buruknya itu perbuatan meludah. Al-mukha'ah tu maksudnya benda lendir, yang keluar daripada tekak kita ataupun hidung kita. Kalau hidung ni kita sebut sebagai ingus kan? Ingus kita. Itu pun akan dibentangkan. Yang kita duduk meludah merata tu kan, akan ditunjuk. Oh, alhamdulillah, dan ampunkanlah dosa saya. Mungkin kadang ada juga kadang yang terlepas ni. Saya sebut ni, kalau saya ni baru tak, kadang mungkin kita ada juga yang terlepas kan, yang kita tak perasan, yang kita tak sengaja. Dan aku dapati dalam amal-amal buruknya itu perbuatan meludah kahak di dalam masjid dan tidak dikampuskannya. Maksudnya di masjid la tudfan, ya. Kita tak tutup. Mungkinlah ruang parking atau mungkin kita ada kan. Kalau kita dah terpaksa sudah ke, kita disuruh untuk tutup, tibus, tutuplah. Kalau ada kat bilik air tu mungkin kan, ambil air, simbah. Jangan dah sembahyang kat situ, dekat situ lah juga, biar macam tu je. Tak ada kot, panggil macam ni kat sini. Tak ada. Kalau ada pun bukan yang dalam ni lah. Kalau yang ada dalam ni pun panggil macam ni, kata apa lah, kena kata jam lah.
kan? Kalau dia ludah mata, kan? Tak apalah nampaknya, tapi ludah tu kena bersih kan? Mungkin dalam masjid mungkin taklah, tapi mungkin tempat kita ambil wudu, tempat ambil wudu kan? Kita sesemua kita apa kan? Buang hingus kita tu, kawan sebelah nampak lalu kan? Siapa yang tak bilang? Itu antara contoh amal buruk. Itu pun akan dibentangkan. Itu sudah sebuah perkara sampailah sekecil perkara semua tu akan dibentangkan. Kita yang orang kata apa? Tuan yang ada di masjid ni. Kita masuk tempat tu, kalau bersih kita keluar pun bersih. Kalau yang paling bagus, kita masuk tandas kotor, kita keluar tandas tu bersih. Itu yang terbaik. Walaupun ada mungkin di masjid kan, ada di terpuasa ke apa pun, tapi tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, kita nak tempat yang kita masuk tu bersih. Sebab boleh ya. Di kewajipan kita, tanda kita nak menghormati, membersihkan masjid daripada segala kekotoran. Baik, seterusnya bab yang baru 117, bab yang ke-117, yaitu bab qaulil ma'ruf. Imam Bukhari susun di bawah bab ini, yaitu bab pada menyatakan berkata yang baik. Ini pun kita semua sedia maklum. Okay. So cakap benda-benda yang baik, benda-benda yang benar. Itu berkaitan dengan takwa juga. Ingat mukadimah saya tadi sebut, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang baik. Kan? Apa kelebihannya? Berdasarkan kepada yang sebut tadi, saya ulang balik lah terjemahan dia. Wa qulu qawlan sadida, Allah sebut yuslih lakum a'malakum. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, kemudian dia bercakap dengan percakapan yang baik, lidah dia bercakap banyak perkara-perkara yang baik, dia tak cakap benda yang buruk, cakap benda-benda yang benar. Benda yang benar. Dia ada beza tu, baik dan benar ni. Yang baik belum tentu benar, yang benar pasti baik. Yang baik belum tentu benar, tapi yang benar pasti baik. Yang benar. Allah jadi apa? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperelokkan, mengindahkan, mencantikkan amalan kita. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan mengelokkan amalan kamu. Ini kita boleh dapat duduk dalam majlis ilmu, kita banyak buat benda-benda baik, tenang dalam keadaan kita melakukan amal soleh. Mungkin dengan sebab mulut kita bercakap benda-benda yang baik-baik. Mungkin mulut kita bercakap benda-benda yang benar, yang Allah larang. Sebab itu Allah mudahkan urusan kita dalam melakukan amal soleh. Allah sentiasa lapangkan, mudah saja. Sebab ada orang mungkin dia susah, nampak amal soleh susah, banyak halangan, banyak cabaran dia. Ada saja, kan? Ada saja alasan untuk dia nak melakukan kebaikan. Tapi kita Allah permudahkan, cantik je, tak ada gangguan, tenang, ada masa, kan? Itu mungkin sebab apa? Allah lah, mungkin sebab kita ni jenis orang yang cakap benda-benda yang benar. Yuslih lakum a'malakum. Kemudian Allah tambah lagi tu, wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang cakap benar ni, orang beriman, bertakwa, cakap benda-benda yang baik ni, selain daripada Allah mengelokkan amalan dia, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Dosa-dosanya. Setiap kita cakap benda baik, kan, Allah akan ampunkan dosa kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu
Siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faqad faza fawzan azima, maka sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Itu antara kelebihan orang yang cakap benda-benda yang baik. Jadi bab ni adalah qaul ma'ruf. Dia berkait dengan lidah, berkaitan dengan mulut kita. Jaga ni, jaga. Hadis yang ke-231, hadis marfu', hadatsana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abdul Jabbar bin Abbas al-Hamdani an Abdi bin Thabit an Abdullah bin Yazid al-Khatmi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu kullu ma'rufin sadaqah. Kita dah pernah baca riwayat ini dua ni. Sanad dia banyak, tapi matan dia sikit. Berdasarkan kepada riwayat ini lah, iaitu kata Nabi apa? Kita tengok terjemahan dia. Daripada Abdullah ibnu Yazid al-Khatmi radhiyallahu anhu, dia telah berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, setiap kebaikan adalah sedekah. Ingat? Kita dah pernah jumpa hadis ni. Ingat saya pernah sebut malam ni 2 kali hafal ni 3 perkataan ni. Hadis. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Kita bercakap benda baik, sedekah. Cakap benda baik, sedekah. Bukan mesti buat kan? Setiap kebaikan. Jadi kita kena jagalah lidah kita supaya sentiasa bercakap perkara-perkara yang baik. Tapi kalau cakap perkara tak baik je. Kalau cakap perkara yang tidak baik tapi tujuan baik, boleh. Tujuan kita nak selesaikan satu masalah, so kita kena ceritalah mungkin keburukan, kelemahan seorang. Tapi tujuan kita bukan nak mainkan dia. Tujuan kita nak untuk nak menyelesaikan suatu masalah, itu tidak ada masalah. Boleh. Baik, seterusnya. Nah, ini kan dekat ya. Jaga lidah kita. InsyaAllah yang dalam ni tidak ada masalah. Kalau ada masalah, muhasabahlah. Dia kalau mungkin kan, mungkin bukan kat sini lah mungkin. Dia jenis mulut ni dia jahat sikit. Dia kalau cakap keluar dari mulut dia tu, keluar yang benda yang tak elok. Dia sengaja. Sengaja. Dia suka cakap benda yang tak betul, nampak sana, tengah orang ni, kata kat orang ni. Ini jenis yang apa? Yang bukan qaul ma'ruf, bukan orang yang suka cakap benda baik. Nah, kita ni manusia, kalau saya sebut diri saya sendiri kadang-kadang kita terlepas pandang ke Ustaz kan? Lepas juga. Kemudian yang kita baca ni dia memberi tazkirah, peringatan. Lidah kita ni dia tidak bertulang. Satu. Yang kedua, iman kita ni kadang-kadang kita duduk dalam masjid cantik, dia bisa kita duduk dalam suasana yang baik. Tapi kadang-kadang kita duduk dalam tempat-tempat yang suasana yang tidak membantu kepada kebaikan, kadang terkeluar juga mulut-mulut kita. Niat tu bukanlah nak cakap tentang orang lain, nak mengubah binatang, tapi situasi tu kan, kita duduk tempat-tempat yang tak sesuai kan, tempat-tempat yang tengah cerita benda-benda tak elok, kadang kita pun terjoin sekali, termasuk sekali. Saya sebut diri saya lah tu, kadang-kadang kena lah. Jaga lidah. Lidah ni satu selain daripada cakap benda baik ni satu kebaikan. Lidah ni dia satu benda yang sangat tajam. Kita boleh bergaduh, boleh masak muka, boleh berkelahi dengan sebab lidah. Bila kita cakap benda-benda yang tak elok, benda-benda yang tak baik, dia boleh. Kalau kita cakap benda yang tak bermanfaat, suka separasi orang,
kan, aib orang. Ada orang dia suka sebar aib orang. Patutnya aib ni ditutup, tapi dia suka sebar. Ingat benda ni, perangai ni ada dekat kita. Benda yang ada dalam masjid ni bukanlah, kan? Tapi dalam masyarakat kita kadang kita akan jumpa orang yang dia suka cerita pasal keaiban orang. Sepatutnya aib ni kita tutup, kita pergi jumpa, cakap elok, kan? Seorang-seorang bagi tahu nasihat. Tapi ada orang dia tak suka gitu. Dia suka sebar. Dia suka kan benda tu belum tentu. Apa nama? Betul ataupun masalah. Apa lagi dosa-dosa lidah? Carut, hasud, nuduh, itu semua main ikut lidah tu. Tuduh orang dia tak main ikut tangan. Tuduh tu dia datang ke lidah, mulut kita. Kita hina orang, kita ejek, cakap bohong. Cakap bohong, itu main ikut lidah. Mengadu domba. Domba ni apa? Domba suka nak cari pasal orang lah. Keluar dari mulut dia ni bukan nak jadi elok, dia nak jadi tak elok, nak jadi bergaduh, nak jadi masa muka. Ada orang yang jadi macam tu. Mudah-mudahan kita tak termasuk dalam orang yang tidak menjaga lidah. Baik. Hadis yang ke-230 juga berkaitan dengan sedekah dan kebaikan. Hadis marfu' haddatsana Sa'id bin Sulaiman qala haddatsana Mubarak an Thabit an Anas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bisyai' yaqulu idhabu bihi ila fulanah fa innaha kanat sadiqata Khadijah izhabu ila baiti fulanah fa innaha kanat tuhibbu Khadijah. Daripada Anas radhiyallahu anhu dia telah berkata, Nabi SAW apabila diberikan sesuatu, baginda Nabi SAW bersabda, kalian bawalah pergi, hantarkanlah kepada fulanah. Maksud sini apa? Bagilah sedekah. Apa yang kita dapat tu kan? So sedekah. Bawalah pergi itu mana hantarkanlah kepada seorang, kepada fulanah, kerana sesungguhnya dia dahulu merupakan teman atau kawan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kalian bawalah pergi, hantarkanlah ke rumah fulanah, kerana semuanya dia dahulu mencintai Khadijah. Nabi nak ajar kepada kita buat baik kepada orang yang buat baik dengan saudara mara kita lah, adik kita, isteri kita, suami kita, sebagainya kan. Dan saya nak habiskan yang bab ni. Hadis yang ke-233. Haddatsana Muhammad bin Kasir qala akhbarana Sufyan an Abi Malik al-Ashja'i an Rib'i an Huzaifah radhiyallahu anhu qala nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kullu ma'ruf sadaqah. Daripada Huzaifah radhiyallahu anhu dia telah berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Cerita mantan yang sama, setiap kebaikan sedekah, tapi riwayat oleh orang lain, sanad yang lain. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi pada malam ini beberapa perkara beri manfaat kepada kita, memberi tazkirah kepada kita, mudah-mudahan bertambah baik adab kita, bertambah baik akhlak kita untuk diri kita sendiri, kehidupan kita dalam keluarga dan juga kehidupan dalam masyarakat kita. Segala yang kurang tu semua kelemahan daripada diri saya lah. Ampun, minta maaf dan lupa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.